bagi saya asas kepada tindakan dahulu terhadap Datuk Zulkifli Abdul Wahab apabila beliau dihantar untuk menyambung pelajaran dalam aspek kononnya ke arah transformasi Felda selama lebih kurang 6 bulan telah memadai, telah mencukupi. Kononnya atas faktor bila penyenaraian Felda Global Venture dibuat, Datuk Zulkifli Abdul Wahab punya kemampuan dari sudut pengurusan era penyenaraian Felda Global Venture. Malangnya apabila tempoh Datuk Zulkifli Abdul Wahab dihantar belajar telah selesai, yang sepatutnya beliau meneruskan usaha-usaha sebagai pengarah besar Felda, tetapi apa yang berlaku ialah proses penyingkiran terus Datuk Zulkifli Abdul Wahab sebagai pengarah besar Felda. Dan ketika ini saya difahamkan jawatan beliau dibekukan buat sementara sebelum beliau ini akan dipinjamkan. Saya tidak pasti dari sudut perjawatan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam, tetapi beliau akan dipinjamkan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, dan kita tidak tahu bila proses itu, dan beliau akan dihantar ke Rom, Itali, atas bidang tugas yang kita pun tidak tahu sampai sekarang apakah, tidak pasti apakah yang akan ditugaskan kepada beliau. Apa yang saya nak titik beratkan ialah saya masih ingat apabila Felda membenterai satu pelan integriti bersama dengan SPRM tahun lalu untuk memastikan pengurusan Felda berada di atas indeks ataupun KPI yang dikendaki oleh kerajaan, untuk memastikan Felda ini berada di atas landasan yang betul, punya integriti yang tinggi sebagai satu aspek kepada pengurusan Felda di masa-masa yang akan datang. Tetapi adalah sesuatu perkara yang sangat pelik apabila orang yang sangat dipersoalkan integritinya seperti Faizul Ahmad boleh menggantikan tempat Datuk Zulkifli Abdul Wahab, orang yang punya wibawa, masih lagi punya 4 tahun perkhidmatan dalam kerajaan. Tiba-tiba hari ini orang ini disingkirkan, manakala orang yang punya banyak dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan dibawa masuk, dan dari sudut hierarki jawatan pun tak betul, kerana beliau ni baru N54, maknanya bila dia naik melangkah ke pengarah besar Felda, dia pijak beberapa orang pegawai-pegawai kanan yang jauh lebih senior daripada beliau untuk pergi sekurang-kurangnya ke Jusa ataupun ke Turus 3 untuk jadi pengarah besar Felda. Sebab itu hari ini, sebagaimana janji yang saya sebut dalam sidang media 30 hari bulan Ogos yang lalu, kita akan buat laporan polis berdasarkan maklumat-maklumat yang kita ada. Dan laporan yang kita buat pada hari ini baru sebahagian, baru sebahagian kecil daripada lebih banyak maklumat tentang Faizul Ahmad. Jadi kalau orang ini ketika dia jadi timbalan pengarah besar pun dah punya banyak masalah, dia boleh menyalahgunakan kuasa, penyelewengan dan sebagainya, yang nanti rakan-rakan media boleh tengok sendirilah. Ada 7 dakwaan yang kita buat. Jadi kita boleh bayangkan, kita boleh gambarkan kalau dia berada di kerusi nombor 1 dalam pengurusan tertinggi Felda, apa akan berlaku kepada Felda di masa-masa yang akan datang. Jadi ini laporan polis yang kita buat, dan kita harap bukan saja polis menyiasat, dan selepas ini kita akan follow up. Sebab individu yang memberikan maklumat kepada saya ini, dia dah forwardkan kepada SPRM. So tugas kita selepas buat laporan polis, kita harap polis siasat, dan kita akan buat satu follow up kepada SPRM untuk melihat sejauh mana penyiasatan telah dilakukan, tindakan-tindakan telah diambil terhadap individu yang bernama Faizul Ahmad.
Jadi ini di atas sebab inilah kenapa kita buat laporan polis pada hari ini. Dan yang keduanya, saya nak maklumkan kepada rakan-rakan media, kita telah menghantar surat kepada Kebawahduli Tuanku yang di Pertuan Agong. Saya dah sebut sebelum ini, untuk kita follow up daripada memorandum yang kita hantar 14 Julai semasa himpunan Oren, untuk kita menghadap Kebawahduli Tuanku yang di Pertuan Agong, dan kita telah menamakan 10 orang wakil daripada NGO-NGO dalam negara kita. Jika sekiranya diterima menghadap Kebawahduli Tuanku yang Pertuan Agong, kita nak mempersembahkan tentang situasi terkini apa yang berlaku dalam kes-kes atau isu-isu di Felda, sama ada membabitkan isu-isu saham Felda Global Venture dan juga perjalanan Felda yang kita anggap sangat penting terhadap masa depan institusi orang Melayu. 97% orang Melayu. Saya berkeyakinan bahawa baginda yang di Pertuan Agong bersedia untuk menerima kita, untuk menghadap baginda, dan kita akan persembahkan. Jadi ini perkembangan terkini yang saya nak laporkan kepada rakan-rakan media sekalian. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya, silakan. Tadi saudara ada kata tentang nak buat follow up pada SPRM. Ya. Ada ruang waktu yang dah ada cadangan bila? Minggu depan. Maknanya seminggu selepas laporan polis. Dengan kita mengambil kira laporan polis yang kita buat hari ini, ada tindakan segera yang dibawa oleh pihak polis. So selepas minggu kita akan buat follow up kepada SPRM. Dan kita berharap kita boleh buat temu janji dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Abu Kasim, selaku Pesuruhjaya SPRM di Putrajaya. Untuk makluman, individu yang menyalurkan maklumat kepada saya, dia telah forwardkan aduan ini kepada Datuk Seri Haji Abu Kasim Muhammad, Ketua Pesuruhjaya SPRM pada 27 Julai 2012. Ini dokumen yang diberikan kepada saya. Pegawai ini dalaman dia masuk dari luar ke ataupun Saya berkeyakinan individu yang memberikan maklumat kepada saya adalah mereka yang berada di dalam. Saya itu keyakinan kita. Sebab itu dia tak mahu didedahkan identiti dia. Tapi mereka ini saya sifatkan, kalau kita sebut dalam konteks sambutan kemerdekaan, inilah dia sebenarnya mereka yang sangat patriotik. Dia sayangkan Felda. Dia tak mahu Felda ni lingkup di tangan orang-orang perasuah-perasuah ni. Jadi namun kerana mungkin dia ni mungkin lagi masih pegawai, jadi dia berikan maklumat ini dan diharap kita dia bagi tahu, maknanya dia harap kita boleh lanjutkan isu ini kepada pihak polis dan SPRM.